Baik, jika anda ingin membeli buku ini, inilah dia laman-laman kalivreaders.com, pustaka.com.sg/kedai, ungupen.com dan unggunkreatif.com. Terima kasih kepada semua yang dah ambil bahagian. Kita dah nampak macam ramai sangat yang dah komen. Jadi silakan terus komen. Pihak penganjur akan memilih pemenang. Baik, tadi kita ada penulis lama dan hari ini kita ada penulis sekarang ini penulis muda. Sekarang saya ingin bertemu dengan Encik Hassan Ali. Encik Hassan merupakan pemenang Anugerah Harapan dari Majlis Bahasa Melayu Singapura tahun 2015 dan pemenang hadiah sastrawan muda Mastera dari Majlis Sastra Asia Tenggara tahun 2017 dan beliau juga melancarkan bukunya Zack ni Rushid ke Rashid nak kena tanya dia ni. Saya keluarkan buku ni dulu Ini dia. Ini science fiction ataupun sebuah novel grafik fiction science yang diterbitkan oleh Write Inc. Baik, kita bawa masuk penulis kita. Silakan Cik Hassan. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat malam Cik Jimmy. Baik, selamat malam. Saya nak tanya, saya tak tahu dia punya macam mana kita nak sebut ni. Ni Zack, nama dia unik sangat lah. Nama dia sebenarnya nama penuh dia Zakaria Rushdin. Jadi saya pendekkan jadi Zack Rush. Okey. Ini jarang saya nampak buku fiction science dalam bahasa Melayu tetapi saya nak tanya anda satu perkara sebelum kita teruskan ni. Tajuk ni Perjanjian Kedua 1819. Ini abad ke-18, bukan main jauh lagi Kenapa anda mengambil tema tu? Sebab bila saya tulis ni bila saya tulis ni fikiran saya tentang yang bicentennial tahun lepas. Jadi okey, baik. Jadi ada kena mengena lah dengan Perjanjian 1819 dan 200 tahun tentang perjanjian yang berusia 200 tahun tu lah. Jadi ada kena mengena dengan perjanjian tu. Boleh berikan sedikit gambaran cerita tu. Jangan bilang semua kerana kita nak orang baca kan? Nak orang baca tak ada spoiler. Jangan ada spoiler. Tapi sebenarnya apa kisah ni? Kisah yang Zakaria Rushdin ini. Jadi Zakaria Rushdin adalah seorang budak remaja yang di mana bapanya adalah panglima kota ni lah yang ditugaskan untuk mengawal kota ni daripada diserang oleh benda-benda misteri, benda-benda aneh. Jadi bila pada tahun 2019 di mana perjanjian kedua ni berusia 200 tahun, Singapura boleh dikata diserang lah oleh benda-benda aneh ni dan Zack Rush harus menyelamatkan kota inilah. Dan jika kita lihat di dalam buku ni bukan saja ada teks tapi kita ada grafik jugalah untuk itu dia saya tengok ada saya. Yang ada grafik dan sebagainya, tengok ni. Ini bukan anda buat kan, anda buat ni? Ini bukan saya, ni daripada illustrator saya, Rosmande. Nama dia Rosmande tapi orang kenal dia sebagai Rosman Senin lah. Itu dia. Bukan main besar anda beri tugasan kepada Zack Saya baca dia punya sinopsis je, Masya Allah. Dan Zack perlu membuat keputusan yang akan mengubah arus hidupnya. Kan? Dahsyat ni buku ni. Saya secara peribadi, saya suka science fiction. Saya suka fiction science. Saya suka melihat ceritanya dan sebagainya dan saya cuba nanti habiskan buku ni. InsyaAllah. Jadi bagi mereka yang belum pernah baca fiction science dalam bahasa Melayu, apa yang anda ingin katakan kepada mereka? Jika kita lihat, bila kita cakap tentang fiction science, tidak sepatutnya kita harus lihat kepada penulis-penulis barat. Kita harus tahu juga bahawa penulis-penulis Melayu juga boleh menulis fiction science yang bagus, yang juga dapat menarik perhatian para pembaca lah. Dia cuma saya melihat bila kita menulis fiction science kan, istilah fiction science tu semuanya difahami oleh anak-anak muda dalam bahasa
Inggeris, teleportation, time travel dan sebagainya. Jadi adakah itu cabaran bagi anda bila menulis buku fiction science untuk dalam bahasa Melayu ni? Itu merupakan satu cabaran lah. Bagaimana saya ingin menterjemahkan time travel atau wormhole, space-time continuum dalam bahasa Melayu. Satu cabaran, tapi alhamdulillah dapat diselesaikan, saya dapat menulis dengan perlahan, tapi juga dengan pertolongan rakan-rakan penulis jugalah yang saya tanya sebagai rujukan juga. Space-time continuum dalam bahasa Melayu apa tu? Space-time continuum, tapi saya italize it. Itu dia saya rasa tak mudah kita nak mengalihkan bahasa. Tak mudah, Masya Allah. Okey, apa harapan anda untuk Pesta Buku ni? Saya harap Pesta Buku Melayu Singapura akan terus maju, dan bila kita cakap pasal penulis-penulis lokal, penulis-penulis Melayu Singapura, semua akan ingat Pesta Buku Melayu Singapura, dan kita akan menjadi segah pesta-pesta buku di rata negara dan di luar negara lah. InsyaAllah. Tahniah banyak-banyak Hassan atas buku ini, dan saya ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Itu dia tadi Cik Hassan Ali, dan seorang lagi penulis yang tidak dapat bersama kami pada malam ini, tetapi beliau ingin mengongsi sedikit tentang buku yang telah dihasilkan. Mari kita saksikan video berikut bersama Puan Josephine Chia, iaitu penulis buku Oh Kampungku, Kenangan Hidup di Potong Pasir, terbitan Pustaka Nasional. Silakan. Halo, nama saya Josephine Chia. Saya seorang peranakan. Buku ini, Oh Kampungku, ialah translation daripada buku Inggeris saya, Kampung Spirit Gotong Royong, yang menang Singapore Literature Prize dalam tahun 2014. Cerita-cerita dalam buku ini ialah kenangan hidupan saya di Kampung Potong Pasir. Saya dilahir di Kampung Potong Pasir dalam tahun 1951. Keluarga saya dan saya tinggal di kampung sampai 1975. Semua kampung-kampung di Singapura kena membongkar agak-agak tahun 1970s, 1980s. Saya hendak menulis buku ini untuk orang-orang muda di Singapura sebagai anak cucu saya, kerana mereka tidak ada pengalaman di kampung-kampung di Singapura. Cerita-cerita dalam buku ini menunjuk Singapura ubah dari third world country to first world country. Saya harap orang muda menghargai kekayaan hidupan sekarang as compared to before. Thank you. Baik, terima kasih banyak. Ada yang bertanya kepada saya agar untuk mengulangi soalan kepada kuis tu. Baik, saya ulangi soalannya. Kalau anda ingin mengambil bahagian, soalannya adalah namakan 4 penerbit yang telah melancarkan buku-buku mereka dalam acara pelancaran buku ini. Namakan 4 penerbit yang telah melancarkan buku-buku mereka dalam acara pelancaran buku ini. Baik, terima kasih Puan Josephine. Jika anda ingin membeli buku beliau dan yang lain juga menyokong karya bahasa Melayu tempatan, anda boleh ke lelaman berikut ini. Baik, kini bersama saya penulis terakhir bagi malam ini, iaitu Puan Nur El Huda Jaafar. Beliau telah mula berkecimpung dalam industri penerbitan sepenuh masa pada tahun 2007 dan mula berkarya pada tahun 2013. Sejak itu beliau telah menerbitkan 5 buku cerita untuk kanak-kanak serta cerpen-cerpen dan puisi. Beliau juga telah memenangi beberapa hadiah bagi penulisan kreatif dan terjemahan. Dan kini beliau menghasilkan sebuah lagi buku kanak-kanak yang bertajuk Saya Seekor Beruang, terbitan Mini Monsters. Jadi kita bawa masuk penulisnya, Puan Nur El Huda. Silakan. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, baik, Alhamdulillah. Ceritalah sikit ni buku ni. Saya Seekor Beruang. Okey, buku ni
sebenarnya diilhamkan oleh Karinah, kucing-kucing saya. Oh, Uh, ya ke? Berapa banyak kucing you ada ni? Dua. Okey. Okey. Tapi ini lebih pada yang kucing yang pertama lah. California. Oh. Oh, padan beruang dia macam kucing. Tengok. Beruang dia macam kucing ni. Ini kucing ni bernama Petung. Oh, nama dia Petung. Oi. Petung. Nama orang dulu. Jadi Petung tinggal dengan kucing lagi satu bernama Kesum. Dan imaginasi tinggi, dan tercetusnya ilham ni ialah kerana kucing saya tu dia dulu suka main air, dan apabila bermain kerja dengan kucing yang lagi satu, kadang benda pun jatuh terbalik, jadi saya pun macam tercetuslah buat cerita seekor kucing yang berdaya imajinasi tinggi berolok-olok menjadi binatang lain, seperti kanak-kanak juga yang suka berolok-olok dan kadang-kadang bila bermain tidak kisah tentang sekitaran mereka. Jadi itulah Okay. Baik, mengapa anda minat sangat menulis buku kanak-kanak? Entah, saya pun tak tahu macam mana saya terpanggil untuk menulis cerita kanak-kanak. Tapi pada pendirian saya, buku kanak-kanak ni ditulis bukan hanya untuk audiens kanak-kanak, tetapi rahsianya, lapisan ceritanya, keindahannya dapat dinikmati oleh ibu bapa, datuk nenek, bahkan remaja juga. Jadi buku kanak-kanak ni ada satu macam keajaiban lah. Itu saya rasa terpanggil untuk tulis buku kanak-kanak. Oh, saya dulu bila bacakan buku kepada anak-anak saya perhatikan mereka suka buku tu dibaca diulang-ulang setiap malam. Pasal walaupun dia dah tahu cerita dia nak dengar lagi. Apa nasihat anda untuk ibu bapa bila membaca dengan anak-anak? Okey. Kita boleh minta kanak-kanak berimajinasi. Bila kita bilang agaknya apa karakter ni lakukan kemudian, ataupun selepas akhir bila buku tu sudah ditutup, besoknya boleh minta kanak-kanak ibu bapa boleh minta anak bercerita kembali, ataupun menyanyikan, buat lagu berdasarkan cerita itu atau buat persembahan. Jadi dengan sendirinya kanak-kanak terus berkembang minda mereka, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain, menambah keyakinan diri, dan apalagi kalau buku tu dalam bahasa Melayu. Jadi mereka dengan secara santai mereka berasa lebih berkeyakinan menggunakan bahasa Melayu dalam dalam apa-apa situasi. Lebih-lebih lagi yang mereka dapat menunjukkan kebolehan mereka. Baik, itu dia daripada penulis Saya Seekor Beruang. Apa harapan anda untuk Pesta Buku Melayu Singapura tahun ini? Saya harap mereka, para penonton ni yang dah dapat menonton program-program yang disajikan oleh Pesta Buku ini akan terus terdorong untuk meneroka kepelbagaian sastra Melayu Singapura dan menjadikan kegiatan membaca, tabiat membaca dan juga keinginan untuk berkarya sebagai sebahagian dalam hidup mereka sendiri. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak